Salam sejahtera semua dan selamat kembali ke channel ini Currents VMI. Bayangkan malam yang penuh dengan sorakan di Tawau apabila Perdana Menteri Anwar Ibrahim berdiri di hadapan ribuan rakyat membawa satu pengumuman yang dikatakan sangat bersejarah. Buat kali pertama sejak Malaysia ditubuhkan pada 1963, beliau mengumumkan bahwa kerusi parlimen bagi Sabah dan Sarawak akan ditambah. Kedengaran seperti berita besar yang penuh dengan harapan. Tetapi persoalannya, adakah ini benar-benar satu langkah ikhlas untuk mengembalikan hak Sabah dan juga Sarawak, ataupun hanya satu janji politik untuk memancing undi menjelang pilihan raya negeri Sabah yang bakal tiba tidak lama lagi? Inilah yang kita akan kupas, yang kita akan ulas dalam video kali ini, dan jangan kemana-mana kerana pendedahan kali ini mungkin akan membuatkan Anda melihat politik Sabah Sarawak dengan cara yang lebih kontroversi. Kenyataan Anwar dibuat ketika program Rapat Umum dan Himpunan Keadilan Sempena 27 Tahun Reformasi di Dewan Terbuka Merotai Besar Tawau. Turut kelihatan bersama beliau ialah Ketua Menteri Sabah Haji Jinor, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, Setiausaha Agung PKR Fuzia Saleh, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution dan juga Pengerusi PKR Sabah Mustafa Sakmud. Kehadiran nama-nama besar ini jelas menunjukkan betapa pentingnya pengumuman tersebut. Tetapi mari kita coba bongkar sedikit. Kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba isu kerusi parlimen ini diangkat sebagai keutamaan? Adakah kerana PRN Sabah semakin hampir dan pengaruh kerajaan perpaduan di Borneo masih lagi belum cukup kukuh? Untuk Anda faham konteksnya, Perjanjian Malaysia 1963 ataupun yang lebih dikenali umum sebagai MA 63 sebenarnya meletakkan Sabah dan Sarawak dalam kedudukan istimewa dalam Persekutuan Malaysia. Salah satu isu yang sering dibangkitkan sejak dahulu lagi adalah representasi politik. Sabah dan Sarawak sebelum ini pernah menuntut agar kerusi parlimen mereka ditambah bagi mencerminkan saiz geografi dan kepelbagaian rakyat di sana, selain memastikan suara mereka tidak akan tenggelam dalam dominasi semenanjung. Namun sejak tahun 1963 sehinggalah kini, isu itu seakan terbiar tanpa penyelesaian yang tuntas. Jadi, apabila Anwar mengumumkan penambahan kerusi ini, ia nampak seperti satu langkah yang progresif. Tetapi, pada masa yang sama, kita kena tanya, kenapa hanya sekarang barulah diumumkan? Lebih-lebih lagi ketika suhu politik Sabah ini sekarang sedang memuncak menjelang tarikh pembubaran DUN yang mesti berlaku selewat-lewatnya 11 November. Anwar juga mengingatkan agar semua pihak kekal bersatu dan tidak mencetuskan permusuhan yang boleh menggugat perpaduan. Katanya lagi, kita pilih orang Sabah yang baik, kita pilih orang semenanjung yang baik, kita takat kerajaan negeri persekutuan yang baik untuk jaga kita. Ini adalah sangat penting, katanya. Kedengarannya memang indah, tetapi sejarah politik Sabah menunjukkan bahwa perpaduan selalunya hanyalah retorik. Lihat saja bagaimana gabungan-gabungan politik di Sabah sering bertukar-tukar. Warisan GRS, Bersama Nasional, Pakatan Harapan, semuanya pernah berjanji untuk membawa kestabilan. Tetapi akhirnya Sabah tetap dihantui politik yang penuh dengan perebutan kuasa. Mari kita lihat isu peruntukan pula. Anwar menegaskan bahwa Sabah menerima peruntukan pembangunan tertinggi dalam sejarah, yaitu 6,7 bilion ringgit dalam Belanjawan 2025. Beliau juga memberi contoh semasa melawat kota Kinabalu. Bila beliau melihat masalah banjir, beliau terus janji untuk luluskan 39 juta ringgit untuk tebatan banjir pada mesyuarat Isnin berikutnya. Kedengaran pantas dan juga mesra rakyat. Tetapi sekali lagi kita kena tanya, apakah semua janji peruntukan ini benar-benar akan sampai kepada rakyat di bawah? Rakyat Sabah sudah lama mendengar angka-angka besar disebut dalam belanjawan. Tetapi realitinya, jalan kampung masih lagi rosak, sekolah daif masih banyak, dan isu bekalan air serta elektrik masih berlarutan. Jadi adakah ini hanya satu lagi episod janji manis yang sering dimainkan oleh pemerintah pusat untuk menunjukkan kononnya mereka mengambil berat?
Sebenarnya tuntutan untuk menambah kursi parlemen Sabah dan Sarawak bukanlah perkara yang baru. Pada tahun-tahun sebelum ini, pelbagai pemimpin termasuklah Jeffrey Kitingan dan pemimpin-pemimpin GPS di Sarawak sering mengangkat isu ini. Malah Sarawak sudah lama menekan bahwa mereka mahu kursi parlimen ditambah sehingga mencapai nisbah 35% daripada jumlah keseluruhan kerana itu adalah semangat awal MA63. Tetapi sehingga kini tiada tindakan yang konkret. Jadi apabila Anwar tiba-tiba mengumumkan perkara ini di Sabah, ia tidak boleh lari daripada tafsiran politik yang seolah-olah ia adalah strategi untuk menunjukkan yang beliau peduli kepada rakyat Sabah dan juga Sarawak walaupun hakikatnya ini sudah berlarutan selama puluhan tahun tanpa penyelesaian. Persoalannya sekarang, kalau betul kerusi ditambah, siapa yang bakal mendapatkan keuntungan? Parti-parti tempatan Sabah seperti GRS, Warisan, KDM ataupun parti-parti dari Semenanjung seperti PKR, DAP dan juga UMNO? Penambahan kerusi ini boleh mengubah lanskap politik dengan sangatlah drastik. Kerana lebih banyak kerusi bermakna lebih banyak peluang untuk berkuasa di peringkat persekutuan. Dan jangan lupa, Sabah dan Sarawak sudah menjadi kingmaker sejak PRU 14 dan juga PRU 15. Kerana tanpa sokongan dari Borneo, kerajaan pusat tidak mungkin terbentuk dengan stabil. Maka, penambahan kerusi ini bukan sahaja soal keadilan kepada Sabah dan Sarawak, tetapi juga soal strategi kuasa di Putrajaya. Mari kita lontarkan lagi persoalan-persoalan kontroversi untuk kita sama-sama fikirkan. Adakah penambahan kursi parlimen Sabah dan Sarawak ini benar-benar bertujuan untuk mengembalikan hak MA63 ataupun sebenarnya hanyalah taktik politik Anwar Ibrahim untuk mengikat sokongan Sabah menjelang PRN ini? Jika kita lihat rekod politik Malaysia, isu-isu seperti royalti minyak, pembangunan infrastruktur dan juga autonomi pendidikan di Sabah dan Sarawak seringkali dijanjikan setiap kali pilihan raya hampir tiba. Tetapi selepas pilihan raya, janji itu seakan dilupakan ataupun hanya dilaksanakan separuh jalan. Jadi, mungkinkah pengumuman terbaru ini hanyalah satu lagi ulangan skrip lama yang direka untuk melemahkan pengaruh parti tempatan dan menguatkan cengkaman parti Semenanjung di Sabah? Nah, inilah dilema besar politik Sabah. Rakyat mahu pembangunan, rakyat mahu hak MA63 ditegakkan, rakyat mahu lebih banyak kerusi agar suara mereka lebih didengari. Tetapi pada masa yang sama mereka juga semakin sedar bahawa setiap pengumuman besar sebegini tidak boleh diterima bulat-bulat tanpa persoalan yang kritikal. Sebab itu kita kena terus tanya, kalau benar kerajaan perpaduan serius mahu tunaikan MA63, kenapa lambat sangat? Kenapa tunggu sehingga saat-saat genting menjelang pilihan raya negeri untuk mengumumkan perkara ini? Adakah ini benar-benar ikhlas ataupun hanya strategi licik untuk mengekalkan kuasa? Dan akhirnya, sahabat-sahabat semua, apakah pandangan Anda? Adakah penambahan kursi parlimen Sabah dan Sarawak ini akan membawa keadilan yang sepatutnya ataupun hanya membuka ruang untuk perebutan kuasa yang lebih dahsyat di masa depan? Dan yang lebih penting, adakah rakyat Sabah dan Sarawak akhirnya akan menjadi pemenang sebenar ataupun sekali lagi menjadi mangsa permainan politik pusat? Kalau Anda rasa pendedahan ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini kepada rakan-rakan Anda dan komen di bawah pendapat Anda. Adakah Anda percaya pengumuman Anwar ini ikhlas ataupun sekadar janji politik menjelang pilihan raya? Apapun pendapat Anda, kita akan kupas lagi isu panas Sabah dan Sarawak di konten seterusnya. Oleh itu, pastikan Anda subscribe kalau belum subscribe lagi ke channel ini Currents VMY, karena di sini kita bongkar, kita ulas, kita cabar naratif, kita persoalkan naratif apa yang orang lain coba sembunyikan. Sekarang saya ingin tanya Anda secara terus sebelum kita tutup video kali ini. Jika kerusi Sabah dan Sarawak ditambah, parti mana yang Anda rasa akan menjadi raja sebenar di Putrajaya nanti? Adakah parti tempatan yang akhirnya dapat suara lebih besar ataupun parti Semenanjung yang akan terus menguasai walaupun kerusi bertambah? Fikir-fikirkan, karena jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.
Baiklah kawan-kawan, kita sudah lihat janji besar Anwar, kita sudah kupas, kita sudah ulas pendedahan di sebaliknya, dan kita sudah lontarkan persoalan yang akan membuatkan Anda tertanya-tanya sampai ke hujung malam. Jadi kita jumpa lagi di konten yang seterusnya nanti, jangan kemana-mana. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi, sekian. Terima kasih semua.